tanpa berlengah lagi, saya ingin mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman, Presiden Wadah Pencerdasan Umat Malaysia, Wadah, dan juga merupakan salah seorang pesuruhjaya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Tetap OIC ataupun IPHRC, untuk menyampaikan ucap tama pada pagi ini yang berjudul Pemberdayaan Bapa Kunci Keluarga Bahagia. Dipersilakan Tuan Haji Ahmad Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang bahagia Ustaz Zamri laku moderator, yang seboleh alhamdulillah. Yang berhormat Datuk Sri Dr. Wan Azizah, mantan Timbalan Perdana Menteri yang kita kasihi. Yang berhormat Tuan Muhammad Zawawi Mughni, pengurusi dan kuasa tetap Al-Ehwal Islam, pengguna dan juga industri halal. Ustaz Hasri Harun, pengurusi Pertubuhan Pemberdayaan Bapa Penyayang ataupun Bapa Penyayang. Pengurusi Baka Sri Semi Abim Sungai Ramal Dalam, Cik Megat Muhammad Azlan Arsyad, Profesor Madya Teknologis Dr. Nur Izwara Uzir, pengurusi Salwa Malaysia, alhamdulillah. Saudara Fahmi, Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission, bapa muda yang akan membangunkan anaknya, insyaAllah, dan barisan pimpinan Bapa Penyayang dan para peserta yang mengikuti program kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari yang bersejarah ya, buat pertama kali bapa-bapa perlu berpersatuan. Ya, selama ini kita menganggap bahawa bapa ini sebagai ketua tidak perlu ada persatuan. Namun demikian, itu realiti zaman, kerana cabaran di hadapan kita tersangatlah banyak dan tersangatlah rencam yang kita tidak ada pengalaman menghadapinya, kecuali kalau kita merujuk kepada sumber-sumber Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tadi kita telah mendengar beberapa ucapan daripada Yang Berhormat Zawawi, yang berhormat Datuk Seri Wan Azizah sendiri, yang menekankan kepada persoalan kepentingan peranan bapa ya, sebagai ketua keluarga dan tanggungjawab mereka. Ucapan saya terdiri daripada 4 saranan Al-Quran kepada ibu bapa ya. Ada 4 saranan Al-Quran. Kemudian 1 cabaran yang paling besar kita hadapi, dan juga 4 saranan daripada Al-Quran tentang bagaimana nak menghadapi persoalan cabaran setiap zaman sepanjang masa dalam konteks bapa penyayang yang perlu menjadi bapa ummatik, dengan tujuan akhirnya untuk membina generasi khairah ummah. Ya, itulah terangkum di dalam 4 saranan Al-Quran mengenai peranan dan tanggungjawab bapa dan keluarga. 1 cabaran yang sangat besar yang sedang kita hadapi, dan juga 4 saranan Al-Quran bagaimana nak mengatasinya. Jadi mudah-mudahan dengan di akhir daripada pembentangan ini, perkongsian, perbualan ini, kita mendapat suatu idea untuk meletakkan asas yang kukuh kepada NGO yang namanya Bapa Penyayang. Saranan Al-Quran yang pertama yang perlu menjadi tanggungjawab kita adalah surah An-Nisa, ya, surah yang keempat ayat ke-9. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyallazi law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Khafu alaihim, ya,
yang mereka khawatir akan kesejahteraan mereka. Ya. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Jalan keluar daripada itu adalah kita bertakwa kepada Allah dan hendaklah kita berkata yang benar walaupun pahit. Kata-kata yang tegas mengenai realiti cabaran yang sedang kita hadapi. Jadi inilah tanggungjawab yang pertama yang saran Al-Quran, bahawa kita harus mengelakkan, kita harus bimbang tentang meninggalkan zuriat yang lemah. Dan sekaligus Allah Ta'ala telah berbicara mengenai bertakwa kepada Allah Ta'ala sesuai dengan saranan dalam surah Luqman. Ya, pandangan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, menasihati anaknya supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ya, menerima realiti yang ada walaupun ia pahit. Ya, menghadapi cabaran zamannya walaupun ianya pahit. Itu saranan yang pertama yang menjadi tanggungjawab kepada NGO Bapa Penyayang ini, yang tanggungjawab kita bersama. Dan yang kedua, saranan Al-Quran tentang pelihara diri, ya, dan keluarga daripada api neraka. Ya, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bermakna bila bicara mengenai keluarga, kita ada dimensi keakhiratan, dimensi kampung abadi, iaitu akhirat. Ya, neraka itu hanya berada di akhirat. Ya, jadi kerana itulah persiapan membina diri dan keluarga kita itu untuk mengelakkan kita menerima suatu penderitaan yang berpanjangan di dalam api neraka. Ini persoalan akhirat. Bicara soal membina keluarga dan diri kita, kita tak boleh lari daripada persoalan keakhiratan. Ya. Itu adalah perkara yang kedua, pesanan Al-Quran kepada bapa dan keluarganya. Ya. Pesanan Al-Quran yang ketiga adalah yang merupakan doa Nabi Ibrahim. Ya. Iaitu membina keluarga yang berpaksikan solat. Ya. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku ini. Ya. Ini adalah doa yang merupakan satu perkara yang penting, dan keluarga sakinah, keluarga cemerlang, apapun keluarga, hidupnya harus berpaksikan solat. Ya. Jadi kerana itulah sekalian, itu pesanan yang ketiga dalam Al-Quran, maknanya kebimbangan, jangan meninggalkan zuriat yang lemah, zuriatan di'afa, kemudian bicara soal keakhiratan, selamat dunia dan juga akhirat, dan yang ketiga caranya adalah menekankan soal kepentingan ataupun kewajipan memastikan bapa dan ibunya dan keluarganya itu harus berpaksikan solat. Solat centric family. Ini satu perkara yang tidak boleh tidak dijalankan. Ini adalah satu perkara yang wajib kepada kita. Pesanan yang keempat yang ditunjukkan oleh Al-Quran kepada kita, iaitu dalam membina keluarga ada dua dimensi penting yang perlu kita tekankan, iaitu kita harus menjadi hamba Allah yang terbaik. Ya, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 51-56. Maknanya ibu bapa harus mendidik anak-anak selain daripada dirinya untuk menjadi hamba yang terbaik. Tujuan kita dijadikan ini adalah untuk menjadi hamba yang terbaik. Ya, bermakna solat tidak boleh tinggal, amalan-amalan soleh harus kita perbanyakkan. Ya. Namun demikian, satu lagi dimensi yang kurang diberi perhatian. Ya. Pasca penjajahan, kita jarang berbicara mengenai peranan Khalifah Allah di muka bumi ini. Ya. Kita menekankan anak menjadi baik, kita menekankan anak supaya ada karier yang baik, tapi jarang-jarang kita menekankan kamu adalah Khalifah Allah, kamu
kamu mesti merubah dunia ini supaya seluruh dunia ini tunduk di bawah kepimpinan Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi kerana itu, kamu mesti belajar bersungguh-sungguh dan menggunakan ilmu tersebut untuk melaksanakan misi tahriri, misi pembebasan daripada penjajahan. Ini sangat penting. Ya. Jadi elemen membentuk anak, kalau menumpukan semata-mata untuk anak menjadi baik untuk apa? Tak cukup bagi saya. Ya. Sebab apabila kita ke masjid, kita menjadi hamba Allah. Apabila kita keluar daripada masjid, kita mesti menjadi khalifah Allah. Tetapi apa yang berlaku sejak zaman penjajahan, hampir 100 tahun, ya, kalau kita mengambil ukuran Khilafah Osmaniyah jatuh pada 1924, 3 tahun lagi 2024 genap 100 tahun dunia Islam tanpa khalifah. Jadi kita tiap-tiap hari kita masuk ke masjid menjadi hamba Allah, keluar daripada masjid kita menjadi hamba kepada kuasa lain. Dia tidak menjadi khalifah. Jadi kita berhadapan dengan suatu dilema di situ. Anak-anak yang kita lahirkan, jadilah baik, jadilah anak yang hafal Al-Quran. Kalau tidak disatukan dengan peranan kekhalifahan, dia hanya menjadi anak yang baik, yang hafal Al-Quran, yang taat perintah Allah Ta'ala, keluar daripada masjid, dia menjadi hamba kepada Zionism. Dia menjadi hamba kepada kuasa barat. Dia menjadi hamba kepada sistem-sistem yang menghancurkan. Jadi bagi saya peranan bapa sekarang ini dia tidak boleh sekadar nak menjadi bapa penyayang, keluarga sakinah untuk apa? Untuk akhirnya menjadi inni ja'ilu fil ardi khalifah, untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Dimensi kekhalifahan ini dalam pembentukan anak tidak diberi perhatian oleh generasi pasca penjajahan. Banyak menekankan untuk menjadi baik, menekankan soal karier, menjadi doktor, menjadi engineer, menjadi ahli politik, kemudian tidak dikaitkan dengan peranan merubah dunia untuk kembali menjadi al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Ini dimensi kekhalifahan ini tidak dapat ataupun tidak kita beri perhatian bersungguh-sungguh. Ya. Jadi inilah perkara yang perlu kita hadapi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat yang seterusnya, apakah cabaran ya, yang kita hadapi. Ini yang saya katakan cabaran bapa sekarang ni sangat besar. Ya. Sebab dalam era digital, ya, generasi muda sekarang ini mendapat pendidikan agama bukan lagi di masjid. Ya. Itu yang disebut oleh Profesor Dr. Kunto Wijoyo, seorang sejarawan, ya, dan juga seorang budayawan, yang mengatakan peranan mendidik generasi muda sekarang diambil alih oleh mall-mall besar, gedung raya besar. Diambil alih oleh internet yang mana aplikasi-aplikasinya itu bukan Islamik kebanyakannya. Ya. Jadi kerana itu peranan ibu bapa berhadapan dengan era digital, kerana mereka sudah mempunyai Ustaz Google. Ya. Bukan lagi ustaz yang betul-betul belajar bertahun-tahun ke Azhar, ke Madinah, ke Universiti Melaya. Mereka belajar bersungguh-sungguh bertahun-tahun, mengkaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, tiba-tiba digantikan dengan Ustaz Google. Hanya dengan satu tekanan daripada jari, dia dah dapat jawapan segala-galanya daripada sumber yang kita tidak tahu, rujukan yang kita tak tahu, da'i-da'i, selebriti yang tiba-tiba muncul daripada mana kita tak tahu. Dan ustaz-ustaz yang belajar daripada mana kita tak tahu, yang memberi fatwa yang bukan-bukan. Dan golongan profesional yang ingin kembali kepada Islam tapi tidak mempunyai asas ilmu fardu ain yang mantap, juga memberi pandangan-pandangan, dan ini menimbulkan kecelaruan dalam masyarakat, dan soal otoriti agama tidak dihormati lagi. Ya. Hierarchy of knowledge tidak diberi perhatian, dan hanya kesemuanya mereka merujuk kepada Ustaz Google di dalam menghadapi menyelesaikan masalah-masalah mereka. Peranan bapa, peranan masjid yang sudah mengecil, dia tidak berperanan, dan sejak akhir-akhir ini barulah kita lihat masjid dan juga ada kesedaran di kalangan ulama-ulama menggunakan era digital ini sebaik mungkin untuk menyebarkan kefahaman agama. Tapi secara perbandingan jumlahnya sangat sedikit. Jadi cabaran
cabaran bapa sangat banyak sekarang ini. Seandainya bapa memberikan satu pandangan mengenai agama, anak-anak boleh mengatakan bahawa kalau mengikut ustaz ini, dalam saya lihat di dalam internet dia cakap lain. Jadi pergaduhan berlaku oleh kerana masalah-masalah bapa sudah tidak dirujuk sebagai sumber utama. Ulama-ulama muktabar dianggap sebagai sama rata saja dengan ustaz-ustaz yang dicetak di dalam program-program reality show yang beberapa minggu kemudian menjadi da'i, menjadi pendakwah selebriti yang memberi pandangan-pandangan yang kadang-kadang lari daripada asas agama. Inilah cabaran yang kita hadapi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam mana kita nak menghadapinya? Kita tidak ada pilihan. Kecuali kita juga kembali kepada Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab Allah Ta'ala untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan. Okay. Jadi jalan keluarnya, mau tidak mau mesti dengan ilmu. Ya. Ilmu adalah merupakan pendekatan, pencerdasan umat dengan ilmu. Ya, menekankan soal peranan bapa, menekankan persoalan-persoalan kemelut umat mesti ditangani dengan ilmu, ditandai dengan ayat Al-Quran yang pertama turun, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak turun ayat-ayat yang lain, tetapi ayat yang pertama turun adalah bacalah untuk mengenali Tuhan yang menciptakan kamu. Jadi mau tidak mau peranan bapa penyayang adalah untuk menyebarkan kesedaran ilmu tentang kemelut umat, tentang peranan generasi baru adalah untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, tetapi dia juga mesti mempersiapkan diri untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Tanpa menekankan soal kekhalifahan, umat Islam akan diperhambakan dua kali. Hamba dengan Allah itu dapat pahala. Tapi bila keluar daripada masjid, dia hamba kepada Zionism, hamba kepada kuasa barat, hamba kepada sistem-sistem kufar. Maka kita berhadapan dengan masyarakat yang confused. Ya, masyarakat yang dalam dirinya itu berhadapan dengan masalah-masalah dalam masjid kita menangis-nangis memohon pertolongan Allah Ta'ala, di luar masjid kita mohon pertolongan manusia untuk menyelesaikan masalah kita. Inilah yang berlaku dalam konteks Zionism pada waktu ini yang telah memecah belahkan umat sehingga kan ada beberapa negara tak tahan berhadapan dengan cengkaman Zionism, sudah mulai mengadakan hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Ini kerana mereka tidak memahami persoalan-persoalan peranan kekhalifahan, iaitu misi tahriri, misi pembebasan itu harus ditanam di kalangan anak-anak muda. Jadi persoalan ilmu membina generasi, saya ambil pendekatan kalau kita menekankan soal bapa penyayang, kena kasih dengan anak, kena banyak mendengar, kena bagi quality time, itu pendekatan micro parenting. Tetapi pendekatan saya nak menguatkan pendekatan micro parenting dengan macro parenting, iaitu menjadi baik itu untuk apa? Menjadi baik itu untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Dia tidak mahu anak-anak kita menjadi seorang profesional yang taat kepada ibu bapa tapi tidak mempedulikan tentang masalah umat. Dia tidak mahu seorang doktor yang mendapat pendapatan begitu banyak bekerja di institusi kesihatan yang mendapat pulangan yang banyak, tetapi anak yang baik, anak yang menunaikan solat, anak yang rajin pergi ke Mekah, berumrah, haji dan segala macam, tapi dia tidak peduli tentang umat. Dia tak ambil tahu tentang apa yang berlaku dalam masyarakat. Kemiskinan di hadapan mata, dia tak peduli. Sekarang ini kita berhadapan dengan masalah golongan kaya yang membantu orang-orang miskin dengan ala kadar, tidak bersungguh-sungguh. Pendapatan 50,000 sebulan hanya bagi RM100, RM200 kepada orang yang memerlukan bantuan. Dia tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah umat ketika ini. Jadi persoalan itu mesti dengan ilmu. Jadi bapa penyayang bukan sekadar untuk melatih anak-anak untuk taat kepada ibu bapa, tapi menjadi hamba Allah yang terbaik, taat kepada ibu bapa, dia juga mesti menjadi khalifah Allah yang terbaik. Ya, itu jalan keluar, itu Quranik. Ini pendekatan Al-Quran dan dalam menyelesaikan masalah peradaban, masalah umat Islam yang sedang kita tangani pada hari ini. Jadi ini bukan bicara soal menjadi bapa penyayang dalam pengertian yang mikro, tetapi menjadi bapa penyayang dan juga bapa ummatik. Tujuan dia untuk mengembalikan balik peranan
khairu ummah, umat Islam yang terbaik yang menguasai dunia. Itu jalan keluar yang pertama. Jalan keluar yang kedua juga persanan Al-Quran. Ya. Seandainya surah Al-Iqra itu turun bicara soal membacalah untuk mendapat ilmu, mengenali Tuhan dan mengenali formula-formula Allah Ta'ala melalui Al-Quran. Al-Quran juga menekankan soal bapa perlu menekankan persoalan spiritual. Ya, itu sebab dalam surah Muzammil, ya, hai orang-orang berselimut, ya, qumil laila illa qalila, bangunlah kamu untuk menunaikan solat. Ya. Jadi persoalan spiritual itu harus ditekankan. Namun demikian agak menarik. Ya, Al-Quran berbicara mengenai ya ayyuhal muzammil bermula dengan ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang berselimut. Kemudian ayat yang surah yang ke-74, ya ayyuhal muddatsir, juga orang yang berselimut. Selimut ini bermakna kalau kita nak melakukan perubahan, kita kena keluar daripada kepompong comfort zone. Bapa penyayang kena menggerakkan masyarakat di seluruh negara kita keluar daripada selimut yang menyebabkan kamu berada dalam keadaan comfort zone. Keluar daripada keselesaan hidup, kamu kena memperbarui keimanan kamu, menunaikan solat sembahyang malam sebagai memperkuatkan misi besar kita, misi tahriri, misi pembebasan. Ya, misi membina generasi baru yang akan merubah dunia ini supaya kembali kepada al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Jadi ayat Muzammil bicara soal penekanan kepada aspek spirituality, ya. Kemudian surah ya ayyuhal muddatsir bicara soal kamu harus bangun, berikan peringatan. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, dan seterusnya. Bicara mengenai keperluan untuk berdakwah, menerangkan kepada umat ini misi kita. Kita kena bina generasi baru bermula dengan anak-anak kita. Ini merupakan satu perkara yang sangat penting. Ya, itu mesej Al-Quran kepada kita. Mesej penekanan kepada ilmu, penekanan kepada pembentukan kekuatan spiritual. Itu adalah untuk mengimbangi diri kita supaya sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mesej Allah Taala yang ketiga, mesej Quran yang ketiga adalah kita ini adalah tujuan kita untuk menjabarkan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk menjadi umat yang terbaik, khairu ummah. Itu adalah misi kita. Ya. Tiap-tiap orang kita punya anak, tapi anak kita tu kita didik untuk apa? Ya. Saya minta maaf Zamin, bunyi semangat macam marah-marah pula. Ini bukan marah ya. Jangan salah faham lah. Saya tak marah tapi tengah semangat ni. Silakan. Boleh ya? Boleh. Saya takut pula ada orang kecil hati pula sebab dalam keadaan semangat tu seolah kena marah. Dah, ini untuk merujuk kepada diri saya juga. Ya, ini cabaran kepada kita. Kita harus menjadi makna satu gerakan. Ya, selain daripada gerakan dakwah, peranan bapa itu mempunyai anak. Anak-anak tersebut harus kita design. Ya. Quran dan hadis mengatakan boleh menjadi Nasara, boleh jadi Yahudi dan segala macam. Kita kena design anak-anak kita. Saya punya school of thought bahawa masa depan anak-anak di tangan bapa dan emaknya. Kita yang mencorakkan. Ya. Tapi kalau kita mencorakkan anak-anak itu dengan career centric, menekankan soal career, nak besar, nak jadi apa, tanpa dikaitkan dengan mission ummatik, mission kekhalifahan, bagi saya gagal. Pendidikan itu gagal. Dia menjadi anak-anak yang baik. Ya. Kebanyakan sekolah-sekolah agama menekankan menjadi anak yang baik, taat kepada agama, hafal Al-Quran dan segala macam. Tapi misi ummatik, misi kekhalifahan itu tidak banyak dibicarakan sebab ini memerlukan skill-skill yang tertentu, kemahiran-kemahiran yang tertentu. Jadi ini satu perkara yang perlu diberi perhatian bersungguh-sungguh. Perlu ada satu paradigm shift dalam soal mendidik keluarga dan anak-anak. Kita kena ada satu paradigm shift. Sebab anak-anak kita, alhamdulillah, yang saya lihat wajah-wajah yang ada pada hari ini, kebanyakan anak mereka berjaya dalam soal karier, taat kepada ibu bapa, warga negara yang baik. Tapi peranan kekhalifahan, peranan ummatik bagi saya tak berapa nampak. Ada tapi
maknanya buat sambil lewa, bukan sebagai sentral di dalam pendidikan kita, dalam peranan kehidupan mereka. Jadi kerana itulah sekalian, bila saya bicara, kita ambil contoh figura bapa yang mencorak masa depan anak, model Al-Fatih. Ya, ini yang sedang saya cuba war-warkan, mencorakkan figure bagaimana kita nak membimbing anak. Cukup dengan seorang Al-Fatih, dia telah mencipta satu gelombang kebangkitan Islam. Ya, dengan jatuhnya kota Konstantinopel, hasil daripada didikan bapa dia itu, seorang Muhammad dinamakan Sultan Muhammad Al-Fatih itu telah berjaya membuka kota Konstantinopel dan menyebabkan Islam berkembang ke barat dan menguasai dunia sampai hampir 600 tahun sehingga jatuh pada 1924. Ya, bayangkan seandainya tiap-tiap bapa kita ada fikrah ini, fikrah mendidik anak menjadi hamba Allah yang terbaik, menjadi khalifah Allah yang terbaik, dan apabila anak-anak ini berjaya dalam bidang karier, dia mempunyai idea bagaimana untuk merubah dunia. Dia tidak bergantung dengan barat. Bayangkan berapa ramai saintis yang telah kita lahirkan. Ramai saintis-saintis kita baik-baik belaka. Tapi mengapa tidak kita mencipta vaksin kita sendiri? Kita hanya nak paling mudah kita mengimport daripada barat. Mengapa tak kita mencipta sendiri? Ya, sebab misi kita adalah misi jangan bergantung dengan barat. Sebab apa juga datang daripada barat pada waktu ini, tujuannya untuk menjajah. Untuk memastikan kita ini tunduk kepada mereka. Jadi kita kena ada semangat pembebasan ini. Jadi kerana itulah mari kita lihat formula yang dibuat oleh Sultan Murad yang kedua, ayahnya Sultan Muhammad Fatih, apabila dia bercita-cita, dia menggambarkan bahawa ikon kepada penguasaan dunia adalah kota Konstantinopel. Seandainya itu dapat kita kuasai, maka kita akan menguasai dunia. Itu dia pemikiran. Jadi pendekatan ini kena ada pendekatan ikonik, meletakkan ikon. Ya, inilah sebagai lambangnya. Maka dia pun membuat satu formula, 7 formula Al-Fatih. Ya, mesti bermula dengan satu formula dan dilatih. Bermakna melatih Muhammad Al-Fatih itu dia membawakan the best ulama yang terbaik, panglima tentera yang baik, pentadbir yang terbaik. Jadi bermakna untuk mencipta, membentuk anak yang terbaik itu, kita mesti mencari guru-guru yang terbaik. Ya, kalau nak jadi saintis yang terbaik dan segala macam. Jadi pertama kena ada wawasan kekhalifahan dan juga wawasan umatik. Menekankan bahawa kamu besar besok akan menjadi doktor dan akan mencipta ubat-ubatan, menjadi saintis, akan mencipta formula-formula untuk supaya kita mempunyai vaksin kita sendiri, punyai ubat kita, tak perlu bergantung semata-mata daripada barat. Kalau tidak, kita akan dipermainkan. Kita akan dipermainkan. Jadi mana persoalan wawasan umatik itu harus ditanamkan. Di samping menekankan soal menjadi hamba yang soleh, menekankan soal solat dan segala macam, persoalan kekhalifahan ini sangat penting untuk kita tanam di kalangan anak-anak muda ni. Bapa kena umatik dahulu, baru anak menjadi umatik. Bapa kena faham konsep kekhalifahan dahulu, baru anak itu faham tentang konsep kekhalifahan. Tapi kalau kita mengajar anak-anak tanpa memahami konsep itu, kita ada problem. Jadi kerana itu, saya memudahkan, kita ambil contoh Sultan Murad yang kedua, dia mencipta satu formula dan formula ini yang ditanamkan kepada anaknya, dan ketika berumur 21 tahun, dia telah berjaya membuka kota Konstantinopel. Menjadi satu sejarah Islam sehingga bertahan selama 600 tahun di bawah Khilafah Uthmaniyah. Ya. Yang kedua, menamakan anak yang sesuai dengan wawasan. Anak itu memananya mempunyai satu cita-cita kita. Jadi Muhammad diberikan kerana dia hendak supaya anak yang bernama Muhammad ini membenarkan hadis Nabi yang belum dapat dilaksanakan lagi. Jadi ini merupakan satu perkara yang kedua yang perlu difahami. Dan yang ketiga, persoalan akhlak mulia. Ya, anak-anak kita alhamdulillah bab akhlak mulia kita tak ada masalah. Kita telah menanamkan mencium tangan ibu bapa, hormat ibu bapa. Yang penekanan akhlak mulia ini penting sebelum masuk yang keempat. Ya, tengok slide yang keempat, soal menghayati Al-Quran. Ya. Diceritakan Sultan Muhammad Al-Fatih ini anak yang sangat nakal,
guru-guru Al-Quran dia tak berani menjentik telinga anak sultan. Jadi guru-gurunya dipermain-mainkan, ya, dan dia tak mau dengar. Ditakdirkan nakal. Namun demikian, seorang guru yang punya wawasan yang jauh, ya, Al-Quran tanpa dia awali dengan adab, dia akan menggunakan Al-Quran untuk kepentingan duniawi. Mesti bermula dengan adab. Adab dengan Allah dan Rasul, kepada ibu bapa, kepada guru-guru dan kepada orang tua. Maka diminta izin daripada sultan supaya merotan anaknya, ya, dan jangan campur tangan. Ibu dan ayah jangan campur tangan bila dia terpaksa merotan anaknya untuk menanamkan persoalan adab tadi, ya. Jadi apabila Syekh Qurani nak mengajar Muhammad Fatih, Muhammad Fatih ketawa. Kau kena belajar, Muhammad. Engkau macam guru yang lain. Aku akan rotan, berani rotan aku. Maka dirotannya di hadapan kawan-kawan dia yang sama belajar, dan akhirnya Sultan Muhammad Fatih terkejut dan mengadu pada ibu dan ayah, dan ibu dan ayah mengatakan, rotan ni berhenti, sebaik saja engkau mulai belajar. Dan barulah dia mulai menghayati Al-Quran. Al-Quran itu dia membawa guru-guru yang terbaik. Ya, banyak mana pun tak pasal, guru tu yang terbaik, yang boleh mentadabur dan juga boleh yang boleh menerangkan Al-Quran dalam konteks masa kini. Itu yang penting. Dia tidak mahu melihat Al-Quran dalam konteks tafsiran abad-abad yang ke-7, ke-8, ke-9. Tapi kita nak menghayati Al-Quran dalam konteks masa kini dan cabaran masa kini, bagaimana kita menafsirkan dan mencari formula bagi menangani masalah umat, sebab Al-Quran itu relevan sepanjang zaman, solution kepada umat Islam sampai hari akhirat, ya. Dan yang kelima, soal solat sentrik, kita pernah terang, ini penting, tidak ada kompromi dalam soal dalam solat, ini sangat penting. Yang keenam, ya, dia didik anak-anak untuk menguasai ilmu contemporary, ya. Ilmu pada waktu ini, ilmu apa yang sangat didambakan oleh umat, ya. Ilmu apa yang perlu difahami oleh umat. Jadi di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, ilmu perperangan, maka yang melatihnya adalah general. Tetapi sekarang ini dalam dunia era digital yang mengisi konten kepada banyak aplikasi tersebut, kalau tak kita pelopori bersungguh-sungguh, maka kita mempunyai, semua sekolah diberikan tab, semua sekolah diberikan laptop dan segala macam. Tetapi isi kepada konten kepada laptop tersebut, kita biarkan. Mana kita membuka pintu kepada mereka untuk masuk ke pintu rumah kita, ke minda anak-anak kita. Jadi kerana itulah antara ilmu-ilmu contemporary yang strategik adalah software engineer, network security, web programmer dan segala macam. Ini antara perkara yang penting selain daripada sains dan teknologi, sains, military dan segala macam. Ya, kerana itu penting untuk kita memahami. Dan yang ketujuh, ya, kita dirangka pembinaan anak tersebut, ya, untuk menguasai bahasa-bahasa strategik dunia. Ini antara contoh-contohnya bahasa-bahasa yang menguasai dunia. Bahasa Mandarin, Spanyol, Inggeris, Melayu dan juga Turki dan yang lain-lain, ya. Jadi sekalian, inilah formula yang dibuat oleh Sultan Murad yang kedua, sehingga akhirnya bapa tersebut, ya, telah berjaya membentuk anaknya menjadi seorang pemimpin yang pembuka kepada kota Konstantinopel. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sangatlah penting, ya. Sebab anak ini adalah talian hayat kita apabila kita sudah tidak ada. Ya. Bermakna doa anak yang soleh itu berterusan sampai ke alam barzakh. Jadi bermakna anak-anak kita tersebut bukan saja dia rajin solat, tapi dia juga, ya, merubah dunia ini, ya, dengan amalan, dengan ilmu yang kita perturunkan untuk melihat al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kita mendapat ganjaran pahalanya. Jadi apabila saya menggunakan Sultan Muhammad Al-Fatih ni sekalian, sebagai rumusan, saya apply, ya, formula ini kepada anak saya sendiri. Allah takdirkan anak saya seorang, Ahmad Amar, anak lelaki. Saya terapkan
sebagaimana yang diterapkan oleh Sultan Murad yang kedua secara bersungguh-sungguh. Saja bukan main-main, ya. Bermakna dia kena pergi ke Turki, kena mengkaji kitab Risalah An-Nur, kena belajar ilmu sejarah. Bagi saya ilmu sejarah ini penting. Mengapa penting? Bagi saya adalah dengan ilmu sejarah ini kita akan membangkitkan semangat anak-anak muda untuk menjadi khalifah Allah, menimbulkan semangat kekhalifahan, menanamkan semangat kebangkitan, benih kebangkitan generasi baru dengan sejarah. Itu saya punya nawaitu kepada beliau. Dan beliau belajar bersungguh-sungguh dengan ilmu sejarah dan top student di Marmara University. Masuk tahun ketiga, masuk tahun kedua, beliau dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kesan daripada kematian beliau tersebut telah mencetuskan suatu fenomena anak-anak ibu-ibu muda yang mendapat anak menamakan anaknya Ammar, nak mengikut contoh Ahmad Ammar. Apabila dia mengikut contoh Ahmad Ammar, dia akan merujuk kepada 7 formula Al-Fatih. Ya. Dan akhirnya bila merujuk 7 formula Al-Fatih, dia membawa idea pembebasan, idea kekhalifahan untuk membebaskan dunia, menjadi anak yang baik juga menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Di situ cantiknya apabila fenomena Ahmad Ammar ini telah melahirkan lebih daripada 60,000 Ammar-Ammar baru. Yang inilah peranan bapa-bapa penyayang sekarang ni, membentuk mereka supaya mereka ini telah memberi komitmen untuk menjadikan anak mereka mengikut jejak Ammar. Sekarang kita kena kumpulkan bapa-bapa penyayang ini. Ya, anak-anak ini, ya, agenda bapa yang mengumpulkan ribuan anak-anak yang bernama Ammar ini dengan kerjasama Yayasan Ammar Al-Fatih yang tubuhkan untuk tujuan ini. Kita bergabung tenaga dan kita ada 70,000 anak-anak yang telah beri komitmen untuk menjadikan anaknya itu hamba Allah dan juga khalifah Allah yang terbaik. Ini cabaran kepada kita dan saya melontarkan hal-hal begini untuk difikirkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, misi kita besar. Ya. Kita tak ada masa lagi. Kita kena menanamkan bibit kebangkitan baru anak-anak muda ini. Peranan bapa sangat penting. Anak-anak muda harus kita tanamkan dengan nilai-nilai ini. Nilai-nilai kekhalifahan, nilai-nilai kehambaan. Dan dengan misi tahriri, misi pembebasan daripada penjajahan yang selama ini mengongkong kita sampai hampir 100 tahun. Sehingga kita berpecah pada hari ini. Jadi sekalian, ini antara mesej penting. Dan kalau bapa penyayang bergerak di atas landasan ini, saya fikir dalam masa 10 tahun kita akan lihat satu kebangkitan baru. Anak-anak muda yang sangat ummatik pemikirannya, punya semangat kekhalifahan dan nak membebaskan dunia daripada bergantung daripada barat dalam semua aspek kehidupan. Inilah antara perkara yang boleh kita fikirkan. Jadi bagi saya penubuhan bapa penyayang ini sangat relevan, ya, sebagai NGO. Ya, seandainya kita ikut arahan-arahan Al-Quran ini secara bersungguh-sungguh, ya, mari kita menyiapkan generasi baru yang kompeten. Ya, generasi baru yang kompeten, generasi baru yang akan memberi impak kepada perubahan yang ada. Ini merupakan amalan soleh kita, yang mudah-mudahan amal jariah kita yang akan membawa kita ke tahap yang mudah-mudahan semasa kita hidup sempat kita melihat Islam itu kembali berkembang. Ya, kita lihat bagaimana Turki dengan semangat ummatiknya membina drone sendiri, tidak bergantung dengan senjata daripada barat sepenuhnya, pelan-pelan membina sendiri kekuatan dalaman. Ada semangat ummatik, bermakna semangat ukhuwah Islamiah. Di mana saja umat Islam menderita, kita mesti bantu mereka. Sama ada barat suka ataupun tak suka, kita kena bantu mereka. Semangat ukhuwah. Dia meruntuhkan konsep negara bangsa yang menjadi penghalang kepada kesatuan umat ini. Inilah yang sedang dilalui oleh Turki pada hari ini. Dan akhirnya Imam Badiuzzzaman Said Nursi, era penjajahan telah mencipta 3 penyakit. 3 penyakit umat. Satu, kejahilan. Umat Islam ni jahil, hanya menumpukan soal kehambaan tetapi tidak menekankan soal kekhalifahan. Kemahiran untuk menjadi hamba Allah dipertajamkan, tapi kemahiran untuk menjadi khalifah Allah dia ambil sambil-sambilan dan tidak beri perhatian. Jadi kejahilan ini menyebabkan umat Islam itu tidak ada idea pembebasan. Dan yang kedua, kemiskinan yang dirancang. Ya, umat Islam menjadi miskin, dimiskinkan, jiwanya miskin, pemikirannya miskin.
dia berjiwa hamba, ya, selain daripada miskin dari segi ekonomi, bergantung dengan sistem ekonomi yang mencipta kekayaan, yang kaya bertambah kaya, yang miskin papa ke dana. Kemudian perpecahan yang dirancang dengan memperkenalkan konsep negara bangsa. 22 buah negara Arab melihat masalah Palestin daripada 22 neraca yang berbagai-bagai, sehingga masalah Israel tidak dapat diselesaikan. Masalah Palestin tak dapat diselesaikan. Kita melihat daripada kacamata yang bukan Islamik, bukan yang ummatik, tetapi daripada kacamata yang konsep kepentingan Mesir, kepentingan Saudi, kepentingan UAE, kepentingan Sudan, tapi tidak melihat daripada kepentingan umat, iaitu umat Palestin, bangsa Arab, sama agama, bahasa yang sama, tapi kita melihat daripada kacamata yang berbagai-bagai. Jadi inilah 3 penyakit, kata Imam Badiuzzzaman Said Nursi, yang perlu kita tangani, iaitu persoalan kejahilan tentang agama tersebut menjadi persoalan fardi, tidak menjadi persoalan daulah dan juga persoalan khilafah, ya, persoalan kemiskinan, tidak ada semangat untuk melakukan perubahan-perubahan, dan miskin kerana sistem menyebabkan kita miskin. Dan yang ketiga, perpecahan yang dirancang sehingga kan kita bergaduh dalam perkara-perkara yang dicipta oleh Barat, sehingga kan kita tak mampu menimbulkan semangat ukhuwah ummatik bagi menangani isu-isu yang sepatutnya dapat kita tangani secara tuntas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz Zamri itulah lebih kurang yang saya boleh kongsikan. Saya mohon maaf, nada saya memang beginilah kerana nama saya pun Azam. Bila bersyarah kena berazam. Ya? Berazam, ya. Jadi kalau syarah tu lembek-lembek itu bukan saya. Jadi kalau nada ini, nada yang tak sesuai dengan selera tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mohon ampun dan mohon maaf. Terimalah saya seadanya. Ya. Kalau tak setuju saya, ambil poin-poin saja yang boleh kita laksanakan. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada kebaikannya, dan insya-Allah niat yang baik itu, ya, kalau bahasa Turki mengatakan niat khair akibat khair. Masya-Allah. Niat yang baik akibatnya mesti baik. Jadi mari kita laksanakan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.